Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Adi Aminuddin. Okey, pada video kali ini saya ingin menerangkan berkenaan dengan soalan-soalan lazim kad diskaun siswa 1 Malaysia Debit I. Okey, sebelum kad diskaun siswa ni diadakan, sebelum ini bantuan yang kerajaan beri melalui voucher buku. Voucher buku 1 Malaysia. Tapi sebabkan voucher buku ni kurang efisien sebab ramai yang buat tidak membelanjakan dengan betul lah. Mereka menggunakan voucher buku ni tukar dengan duit. So untuk mengekang daripada masalah-masalah ni, ditukarkannya kad diskaun siswa 1 Malaysia daripada melalui Bank Rakyat. Okey, kenapa kerajaan gunakan Bank Rakyat? Okey, first kali kelebihan yang saya nampak lah, Bank Rakyat merupakan satu-satunya bank dalam Malaysia yang ada khairat kematian. So kalau berlakunya kematian kepada pemegang akaun tersebut, boleh mendapat khairat kematian sebanyak RM3,000. Ini salah satu kelebihan yang Bank Rakyat tawarkan berbanding dengan bank-bank lain tak ada. So sangat bagus kenapa dipilih Bank Rakyat untuk para pelajar membuka akaun Bank Rakyat untuk mendapatkan kad diskaun siswa ni. Okey, soalan lazimnya adalah first kali, adakah bantuan pelajar pendidikan tinggi iaitu BPPT menggantikan voucher buku 1 Malaysia? Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, jawapannya adalah ya. Bantuan pelajar pendidikan tinggi BPPT menggantikan voucher buku 1 Malaysia yang dikenali sebagai BB1M. Okey, soalan yang kedua, adakah semua pelajar layak untuk BPPT? Tidak, jawapannya ya. Okey, pelajar-pelajar boleh membuat semakan kelayakan di institusi pengajian masing-masing. Kena tengok sama ada institusi, biasanya institusi awam, IPTA biasanya memang layak. IPTS ni bergantung pada institusi masing-masing. Okey. Soalan yang ketiga, sekiranya saya layak mendapat BPPT, bagaimana untuk mendapatkannya? Okey. Pelajar perlu membuka akaun simpanan di Bank Rakyat secara atas talian. Nanti bila dah dapat tu, akan dapat email. Bank Rakyat akan hantar email kepada kita bila waktu untuk ambil. So bila dapat waktu tu dan di cawangan mana, kita boleh pergi ke mana cawangan yang dibagi tahu dalam email tu untuk kita ambil kita punya kad diskaun siswa. Okey, kelebihan kadnya sama je macam kad debit biasa, kita juga boleh simpan duit dalam kad tersebut. Tetapi bila kita menggunakan debit, contoh macam di Pasaraya Maidin misalnya, akan mendapat diskaun ataupun point. Bergantung kepada situasi semasa. So banyak benefit. Okey, soalan seterusnya, saya telah mempunyai akaun simpanan Bank Rakyat. Adakah saya perlu membuat permohonan BPPT melalui atas talian? Okey, jawapannya ya. Okey, BPPT akan disalurkan melalui kad diskaun 1 siswa 1 Malaysia Debit I. Oleh sebab itu, pelajar perlu membuat permohonan di website Bank Rakyat. Okey, walaupun kita pernah ada akaun Bank Rakyat sebelum ni, kita still kena memohon juga kad diskaun siswa ni. Sebab apa? Macam saya cakap tadi lah, kelebihan kad diskaun siswa ni boleh dapat diskaun di sesetengah tempat kalau kita beli barang. Tapi kalau kita menggunakan kad Bank Rakyat biasa, tak dapat lah. So untuk nak dapatkan diskaun-diskaun tersebut, mesti buka akaun kad diskaun siswa 1 Malaysia. Dan benefitnya sangat banyak. Bukan sekadar kita dah habis belajar, kita still boleh guna lagi untuk masuk dan keluar duit. Okey, soalan seterusnya, saya mempunyai kad debit daripada institusi kewangan lain. Bolehkah saya memohon untuk BPPT disalurkan kepada kad debit sedia ada? Jawapannya tidak boleh. Okey. Dana BPPT berjumlah RM250 yang diberi oleh kerajaan tersebut hanya disalurkan melalui kad diskaun siswa 1 Malaysia Debit I sahaja. So kalau macam ada institusi kewangan lain, contoh macam PTPTN ataupun JPA ke apa ke, tidak dibenarkan lah. Hanya yang 250 saja. Tapi tak ada masalah kalau macam kita ada duit tu masuk daripada Bank Islam misalnya kan, PTPTN. So kita keluarkan, kita masukkan dalam Bank Rakyat
kad diskaun siswa ni tak ada masalah. Boleh. Dan duit yang lebihan tu kita boleh juga berbelanja di mana-mana untuk mendapatkan diskaun. Okey. Soalan seterusnya. Adakah akaun simpanan iBank Rakyat yang baharu akan dibuka setelah permohonan atas talian dilaksanakan? Okey, jawapannya ya. Akaun simpanan yang baharu akan dibuka bagi tujuan pengkreditan BPPT. Okey, jelas Okey, soalan seterusnya, bilakah pelajar boleh membuat tuntutan kad diskaun siswa 1 Malaysia debit ini? Okey, jawapannya selepas membuat permohonan atas talian, pihak bank akan membuka akaun simpanan pelajar. Pemberian kad dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Pelajar akan dimaklumkan melalui email setelah BPPT dikreditkan ke dalam akaun simpanan dan kad diskaun siswa 1 Malaysia debit telah tersedia untuk dituntut. Macam saya cakap tadi lah, bila kita dah buat permohonan atas talian akaun website Bank Rakyat, so kita akan dapat email. So daripada email tu dia akan beritahu detail bila nak ambil dan bank mana. So kalau boleh nak lagi mudah, print out detail tu, bawa je ke kaunter untuk kita nak dapatkan kita punya kad diskaun siswa tu lah. Okey. Soalan seterusnya, bolehkah kad diskaun siswa 1 Malaysia debit dituntut di mana-mana cawangan Bank Rakyat? Tidak boleh Macam saya cakap tadi lah. Dekat email tu nanti beritahu kat bank mana. So kita kena pergi bank tu. Tak boleh kad diskaun siswa 1 Malaysia debit hanya boleh dituntut di cawangan yang dipilih semasa permohonan secara atas talian. Bagaimanapun, tuntutan hanya boleh dibuat setelah pelajar menerima email daripada Bank Rakyat. Macam saya cakap lah, masa isi nanti di website tu ada pilihan tempat. So seeloknya biarlah berdekatan dengan tempat yang kita senang nak ambil, sama ada di rumah ataupun di IPT. Semoleknya di IPT lah. Sebab kita tak tahu, kita punya masa ni orang mohon ramai, mungkin kita punya nama ni naik cepat, mungkin lambat. So untuk mengelakkan kita susah nak ambil, terutama orang daripada Sabah Sarawak yang jauh misalnya kan, ataupun student yang jauh, jadi seeloknya ambil di IPT lah. Senang untuk kita nak ambil bila kad tu dah boleh dituntut nanti. Okey, soalan seterusnya, sekiranya tiada lagi sebarang transaksi berlaku kepada akaun simpanan selepas pelajar mengeluarkan BPPT, apakah akan berlaku kepada akaun simpanan tersebut? Okey, akaun simpanan akan ditutup secara automatik sekiranya tiada sebarang transaksi selama 6 bulan dari tarikh pembukaan. Bagaimanapun, akaun akan kekal aktif sekiranya BPPT telah dikredit atau sebarang transaksi lain, iaitu sama ada deposit ataupun pengeluaran. So maksudnya kalau akaun tu contoh kan, anda dah dapat 200.5 daripada kerajaan, so anda dah keluarkan semua duit pada situ, and then anda langsung tidak ada transaksi keluar ataupun masuk dalam tempoh 6 bulan. Dah lah duit tu habis, dalam tempoh 6 bulan tak ada langsung transaksi, so ianya dianggap sebagai anda telah tutup akaun tu lah. So dia akan jadi tidak aktif. So rugilah sebab Bank Rakyat ni antara yang dividen yang agak tinggi. So dividen dia pula bulanan tau. So kalau kita tutup memang rugi. Okey, soalan seterusnya Okey, dokumen yang perlu dibawa untuk menuntut kad tersebut adalah untuk umur di bawah 18 tahun mestilah kena ada MyKad, kad pelajar, surat kebenaran ibu atau bapa penjaga, satu salinan MyKad ibu bapa atau penjaga, sijil kelahiran ataupun sijil anak angkat pelajar tersebut. Tapi kalau 18 tahun ke atas, hanya perlu bawa MyKad asal dan satu salinan, dan juga kad pelajar asal dan satu salinan. Okey, ini biasanya untuk IPT. So kebiasaannya 18 tahun ke atas lah. Okey, seterusnya, apakah saluran rasmi yang boleh dirujuk oleh pelajar untuk mendapatkan maklumat sah berhubung kad diskaun siswa 1 Malaysia? Okey, seperti yang tertulis kat sini ada 4 maklumat saluran rasmi yang kita boleh dapat. First kali daripada laman sesawang rasmi Bank Rakyat, seperti website yang tertulis di sini. Facebook Bank Rakyat, Twitter, ada 2 Twitter Bank Rakyat. Itu saja daripada saya.
Kalau ada apa-apa lagi masih kurang jelas ataupun ada pertanyaan, boleh komen di ruangan komen bawah. InsyaAllah jika ada kelapangan masa, saya akan membalasnya. Saya juga memohon maaf jika ada tersalah kata ataupun tersalah maklumat. Boleh juga tegur di bawah. InsyaAllah saya akan perbaiki di video akan datang. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton channel saya. Bye.